salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Fusang Exchange Limited dan Bak Siang Bank Limited yang berpangkalan di Labuan telah menyatakan minat untuk menjalinkan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak. Pengerusinya Jeneral Bersara Tun Dr. Hashim Muhammad Ali berkata pihaknya amat tertarik dengan pembangunan Sarawak dan perancangan-perancangan yang akan dilakukan Kerajaan Sarawak. Kita lihatkan Sarawak, pembangunan Sarawak dan program-program pembangunan progressively development in Sarawak memang menarik perhatian bukan saja kami yang orang lain pun. Sarawak is a big state, very big state, and the opportunity is also big. Apatah lagi lah sebab kan kita tengok kan rancangan-rancangan yang Premier Sarawak ada sekarang untuk rancangan untuk tahun 2024-2025. Oh, it's a wonderful program. Terima kasih. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Kuching pada Jumaat. Jeneral Tun Dr. Hashim menambah menerusi kunjungan hormat bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Fusang Exchange Ltd, Henry Chong dan Presiden Bak Siang Bank Ltd, David Chong itu, beliau berharap kerjasama antara Kerajaan Sarawak dan pihaknya akan terjalin pada masa akan datang. Lembaga Lada Malaysia akan menjalinkan kolaborasi bersama dua kementeriannya di Sarawak. Pengerusinya Baharudin Datuk Mokshen memberitahu kolaborasi ini adalah bersama dengan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP dan Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak MANRED. Kita telah akan insyaAllah berkolaborasi dengan dua lagi kementerian negeri, iaitu Kementerian Tourism dengan Kementerian MANRED, iaitu Agriculture YB Dr. Uli dan YB Datuk Seri Karim, untuk kita cuba untuk mendapatkan IPC, Independent International Paper Community, menjadi satu event insyaAllah tahun hadapan, mungkin dalam bulan Mac, April, untuk berpusat di conference di Kuching, supaya kita dapat meletakkan nama Kuching dan Sarawak di pesara dunia. So that is where the tourism punya interest lah. Tapi kita selagi kita memang core business kita ialah lada. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Kuching pada Jumaat. Katanya kunjungan hormat itu juga turut membincangkan mengenai cara membangunkan komuniti lada di Sarawak kerana 98% penanam kecil lada di Malaysia ini adalah negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg bersetuju untuk membantu Persatuan Guru Al-Quran bahagian Kuching PGQBK. Timbalan Pengerusi PPGQBK San Ani Fauzi berkata beliau telah mengemukakan permasalahan yang dihadapi mereka kepada Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zuhari dan beliau telah bersetuju untuk membantu. Sebab kita dah start daripada 2005 dulu penubuhan Persatuan Guru Al-Quran bahagian Kuching, bukan seluruh Sarawak, Kuching aja. Jadi dah lama gila saya ada bangunan dia pun, saya ada transport apa ini semua, pasnya lagi kita funds yang kita ajukan dengan Yang Berhormat Premier yang kita sayangi. Premier dah bersetuju untuk menyediakan ruang tanah untuk bangunan kami orang di dekat dengan Periatim, somewhere lah dekat kawasan tu juga sejauh di Petrajaya tu. Kemudian transportnya bersetuju dan kami orang melantik ni jadi penaung juga untuk beberapa tahun, 3 tahun yang future tu akan datang tu. Jadinya setuju lah sebab apa tu kerja amal macam NGO yang lain juga lah.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Kuching pada Jumaat. Kunjungan hormat tersebut telah diketuai pengerusinya Muhammad Yassin Pakir bersama rombongan PGQBK yang lain. Lawatan kerja hari kedua Persatuan Amal Isteri Wakil Rakyat Pahang Teratai yang diketuai Presidennya Datin Sri Datuk Burhan Muhammad ke Sarawak diteruskan dengan kunjungan hormat ke atas Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati di Pusat Kecemerlangan Prestasi Sarawak Skop pada Jumaat. Hadir sama Isteri Premier Sarawak merangkap Presiden Sabati Puan Sri Datuk Ama Jumaani Tun Tuanku Bujang. Semasa berucap, Datin Sri Datuk Burhan beritahu lawatan pihaknya bersama Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita, Cawangan Negeri Pahang itu merupakan kunjungan balas kepada rombongan Sabati ke Pahang pada September 2019 yang lepas. Lawatan Negeri Sarawak ini merupakan lawatan kunjung balas kami selepas Sabati delegasi daripada Sarawak mengadakan lawatan ke Negeri Pahang pada September 2019 bagi membuat penyelidikan di Pusat Tenun Pahang untuk bertujuan apa yang saya difahamkan untuk upgrade apa tu sentence. Diharapkan dengan kunjungan balas kami ini dan ahli rombongan teratai dan Puspanita mempelajari mengenai keunikan yang terdapat di negeri Sarawak. Datin Sri Datuk Burhan turut menyatakan rasa kagum beliau dengan sifat toleransi yang wujud di antara masyarakat di sini yang penuh muhibah sehingga membentukkan keharmonian di Sarawak. Saya mengharapkan dengan kehadiran kami ini, hubungan di antara teratai, Puspanita Negeri Pahang dan Sabati akan kekal terjalin. Saya dan rombongan ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian menerima kami selama 4 hari ini di atas layanan yang saya rasa memang kelas, very kelas lah. Sementara itu, Naib Presiden Sabati II, Datuk Dayang Mulia Datuk Awang Daud berkata dengan adanya kunjungan tersebut, ia dapat mengukuhkan lagi ikatan muhibah di antara Sabati dan teratai di samping dapat mengenali Sarawak dengan lebih mendalam. Tambahnya, Sabati juga akan mengadakan satu perlawanan persahabatan bowling bersama teratai pada Sabtu ini dalam usaha untuk lebih mengenali antara satu sama lain. Jadi kita ingin mengukuhkan lagi jalinan persahabatan ini dan tentunya kita ingin lebih mengenali lagi budaya di Sarawak ini. Mudah-mudahan pihak teratai akan lebih mengenali lagi keadaan di Sarawak. Saya bagi pihak Sabati dan terutamanya Presiden Sabati berharap yang amat bahagia dari Sri Hajah Burhan serta rombongan membawa balik 1000 kenangan manis. Kita sama-sama berdoa agar Allah SWT mempermudahkan segala aktiviti dan perjalanan teratai semasa berada di Kuching, Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Puan Sri Datuk Ama Jumaani. Dalam majlis sama, Naib Presiden Sabati III selaku Setiausaha Kehormat Sabati Datin Sri N. Ong Seok Ian turut berkongsi mengenai peranan Sabati serta aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun 2020 hingga 2021 menerusi tayangan video. Majlis ringkas itu diakhiri dengan penyampaian cenderahati di antara Sabati dan teratai diikuti sesi bergambar. Galeri Songket dan Keringkam Sarawak merupakan antara tarikan utama pengunjung datang ke negeri ini. Persatuan Amal Isteri Wakil Rakyat Pahang Teratai dan Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita turut tidak melepaskan peluang pada hari kedua lawatan kerja dan kunjungan rasmi ke Galeri Songket dan Keringkam Sarawak di sini pada Jumaat. Kehadiran rombongan yang diketuai Presiden Teratai Datin Sri Datuk Burhan Muhammad itu telah disambut timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Dr. Sabariah Putin dan Pengurus Besar Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Saintek Komersial Shahrin Yusri. Dalam lawatan itu, rombongan teratai dan Puspanita telah dibawa melihat pameran produk-produk tenunan Songket dan Keringkam Sarawak seperti tudung keringkam dan beg yang diperbuat dari kain tenunan Songket serta beberapa produk tempatan yang dipamer dalam galeri berkenaan. Penganjuran Mini Convention Innovative and Creative Circle ICC MySet buat julung kalinya diadakan ini mampu menjadi penggerak terhadap usaha untuk menyemarakkan budaya inovasi dalam kalangan warga Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan.
Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, beliau kagum dengan inovasi-inovasi yang telah dilakukan kaki tangan MySet yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang masing-masing. Katanya, para peserta yang sememangnya telah menunjukkan kreativiti mereka dengan menghasilkan pelbagai inovasi, sama ada berbentuk kaedah atau produk yang pasti mempunyai nilainya tersendiri dalam menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Penyampaian Anugerah Mini Convention ICC MySet di Penview Convention Centre PCC di Kuching pada Khamis. Sementara itu, MySet Pro Max daripada Ibu Pejabat MySet yang mengetengahkan projek Vol Youth Care telah muncul juara. Projek ini adalah aplikasi yang membenarkan sukarelawan mendaftar diri mereka di bawah MySet dan persatuan-persatuan belia dalam mempromosikan persatuan dan aktiviti-aktiviti komuniti mereka. Sementara itu, sebanyak 15 buah kumpulan daripada 24 pejabat MySet seluruh Sarawak telah menyertai Mini Convention ICC MySet 2022 yang merangkumi 110 peserta. Pelan pembangunan Matu dan Igan akan dikaji semula bagi meneliti pelan cadangan untuk membangunkan semula daerah Matu terutama kawasan Kuala Matu. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diranja Dr. Juana Jaya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Datuk Abang Peng telah mengarahkan pihak berkuasa perancang negeri SPA untuk menyediakan pelan berkenaan selepas lawatan kerja beliau di situ pada 8 Jun lepas. Susulan lawatan kerja Yang Amat Berhormat Premier Sarawak pada 8 Jun 2022 yang lalu, Yang Amat Berhormat telah mengarahkan pihak SPA untuk mengkaji semula Matu Structure Plan, Igan Structure Plan dan menyediakan Kuala Matu Structure Plan. Alhamdulillah pada hari ini kaki tangan dari Ibu Pejabat SPA termasuk daripada Land and Survey, JKR, DID, Majlis Daerah dan Pejabat Daerah Matu turut serta 2 hari bersama-sama dengan saya melihat plan yang akan dicadangkan bagi membangunkan semula daerah Matu, terutamanya kawasan Kuala Matu. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa mengadakan lawatan tapak ke Kuala Matu bagi penyediaan pelan pembangunan Kuala Matu pada Selasa. Jelas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng itu lagi, beberapa projek di Kuala Matu sedang rancak berjalan dalam menjadikan kawasan itu menjadi pusat tumpuan pelancong dan persinggahan apabila jalan pesisir siap sepenuhnya. Alhamdulillah sekarang projek pembinaan benteng hakisan Kuala Matu sedang rancak berjalan. InsyaAllah fasa 2 akan menyusul selepas itu. Di samping itu kawasan RNR di Kuala Matu juga akan dilaksanakan. Ini adalah dalam rangka kita memastikan kawasan Kuala Matu menjadi pusat tumpuan pelancong dan persinggahan apabila kawasan jalan pesisir nanti siap sepenuhnya. Di samping kawasan peranginan yang disediakan di kawasan Kuala Matu, projek pembinaan Masjid Baharu Kuala Matu bersama dengan Balai Cerap Zon Tengah di kawasan Kuala Matu juga sedang berjalan. Kita juga mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk memasukkan dalam structure plan ini beberapa kawasan shop lot dan termasuk juga kawasan SPK yang kita cadang sekurang-kurangnya sekitar 200 unit bagi memastikan kawasan Kuala Matu ini berkembang dan menjadi bandar satelit yang baharu. Katanya apa yang dilaksanakan itu adalah usaha berterusan Kerajaan Sarawak bagi memastikan kawasan luar bandar turut menikmati pembangunan seperti di kawasan yang lain. Sebagai satu pasukan, setiap orang hendaklah bekerjasama dalam satu pasukan tanpa mengira kedudukan dan sebagainya. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki berkata, ini kerana tiada sesiapa di dalam organisasi itu yang boleh mencapai kejayaan dengan hasil usahanya seorang. Sebaliknya, beliau menekankan bahawa dalam perkhidmatan awam mesti bekerja sebagai satu pasukan. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak bersama Pegawai Pengurusan dan Profesional Sektor Perkhidmatan Awam Sarawak dan Badan Berkanun Negeri bahagian Bintulu dan Miri di Auditorium Lembaga Kemajuan Bintulu BDA pada Khamis. Ujar Datuk Seri Muhammad Abu Bakar lagi, beliau mahu setiap pegawai mempunyai rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Apabila diberi tanggungjawab, pegawai perlu mengambil tindakan segera seperti turun padang dan selesaikan masalah. Beliau turut memberitahu bahawa jawatan sebagai Setiausaha Kerajaan Sarawak ini sebagai satu amanah yang harus dilaksanakan dan mengamalkan dasar terbuka dengan menerima pendapat dan cadangan demi kesejahteraan perkhidmatan awam.
Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.